ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 26 Disember 2023 bersama saya Kimilia Nur Azlan. Mahkamah Session Klang hari ini memerintahkan pendakwa selebriti Azman Shah alias atau lebih dikenali sebagai PU Azman membela diri atas dua pertuduhan melakukan amang seksual fizikal tahun lepas. Hakim Shafira Muhammad Said membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Azman. Ketika keputusan dibacakan, Azman yang berada di dalam kandang tertuduh kelihatan tenang. Selepas Hakim Shafira menerangkan pilihan yang diberikan, Azman memilih untuk meneruskan perbicaraan dengan memberi keterangan secara bersumpah. Mengikut pertuduhan, Azman Shah didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang lelaki berumur 17 tahun di sebuah inap desa di kampung Sungai Udang pada 12.15 tengah malam dan 1 pagi pada 20 Februari serta 29 Jun lepas. Azman dituduh mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan hukuman sebat jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 12 Januari depan untuk sebutan semula kes. Azman turut menghadapi 9 lagi pertuduhan berkaitan seksual iaitu 5 pertuduhan di Mahkamah Seksyen Seremban, 2 kes di Mahkamah Seksyen Shah Alam dan masing-masing 1 kes di Mahkamah Majistret Klang dan Mahkamah Seksyen Ampang. Kementerian Sumber Manusia akan memanggil agensi yang terlibat dalam pengambilan 171 pekerja asing dari Bangladesh kerana gagal mendapatkan pekerjaan untuk mereka selepas 3 bulan berada di negara ini. Menterinya Steven Sim berkata siasatan lanjut akan dijalankan dan tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang didapati bersalah. Mengulas lanjut, Sim berkata dia telah mengarahkan kementeriannya untuk membantu warga Bangladesh terbabit mendapatkan pekerjaan. Pada masa sama, Sim berkata dia akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail untuk menambah baik dasar berkaitan pekerja asing. Semalam, Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Hussein Zamora dilaporkan berkata pekerja berkenaan dibawa masuk ke Malaysia secara sah tetapi masih belum mendapat pekerjaan seperti dijanjikan ejen selepas 3 bulan tiba ke negara ini. Susulan itu, menurut Hussein seperti dipetik The Star, warga Bangladesh berkenaan memutuskan untuk berjalan kaki ke Balai Polis Bayu Damai untuk membuat laporan polis. Bagaimanapun, laporan polis dibuat terhadap pekerja terbabit selepas rakaman video menunjukkan mereka berjalan beramai-ramai tular di media sosial. Hussein juga berkata pekerja terbabit tidak berjaya membuat laporan polis selepas mendapati ejen mereka masih belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai untuk mereka. Sementara itu, bekas Ahli Parlimen Sungai Buloh R. Rivarasa berkata SPRM perlu segera menyiasat bagaimana ejen mendapat kelulusan daripada Jabatan Imigresen untuk membawa masuk pekerja sedangkan tiada pekerjaan disediakan kepada mereka. Berita seterusnya, polis setakat ini belum menerima permohonan daripada mana-mana pihak berhubung penganjuran piket Kepung Demi Palestin yang akan diadakan di sekitar Kedutaan Amerika Syarikat bermula hari ini hingga Ahad depan. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Asyari Abu Samah ketika dihubungi bernama mengesahkan pihaknya tidak menerima sebarang permohonan permit daripada penganjur Sekretariat Solidariti Palestin SSP bagi mengadakan piket berkenaan. SSP dalam kenyataan semalam memaklumkan piket yang membabitkan aktivis pertubuhan bukan kerajaan NGO, gerakan mahasiswa dan parti politik akan diadakan secara aman. SSP juga menegaskan aksi selama 6 hari itu merupakan respon terhadap tindakan Amerika yang berterusan menggunakan kuasa veto untuk mensabotase usaha pendamaian di Palestin. Kenyataan SSP menamakan 25 NGO, 14 gerakan mahasiswa dan 9 parti politik menyokong piket yang dirancang. Antaranya termasuklah Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Sisters in Islam SIS, Bersih, Gerakan Belia Sepunjabi Malaysia, Gerakan-Gerakan Mahasiswa Muda, PSN Pejuang dan Sayap Pemuda PAS, PKR Amanah Bersatu dan DAP.
Menurut SSP, piket itu bertujuan menuntut supaya pembunuhan terhadap rakyat Palestin dihentikan, genjatan senjata dilaksanakan segera, kekal dan tanpa syarat, menghentikan pentempuran dan pengiktirafan hak rakyat Palestin untuk sebuah negara berdaulat. Angka korban di Gaza dilaporkan kini sudah pun melepasi 20,000 mangsa dengan kebanyakannya adalah wanita dan kanak-kanak sejak tindakan balas Israel terhadap serangan Hamas pada Oktober lalu. Seorang pemimpin UMNO Sabah membayangkan kerjasama parti itu bersama warisan pada PRN Sabah hampir pasti. Pemimpin berkenaan yang enggan nama didedahkan berkata kepada portal FMT, rundingan dengan semua parti telah dibuat selaras keputusan pemukiman UMNO Sabah dan Pusat. Pemukiman tersebut bersetuju jika UMNO Sabah mengadakan rundingan awal dengan semua parti termasuk dari Parti Gagasan Rakyat Sabah GRS yang diketuai Haji G. Nur. Menurut portal FMT, pemimpin tersebut berkata setakat ini hanya warisan sahaja yang bersetuju dengan permintaan UMNO berhubung kerjasama pada PRN yang dijangka tahun depan. Justru itu, pemimpin berkenaan berkata UMNO Sabah dan warisan mungkin akan bergabung sebagai blok pembangkang. Jelasnya lagi, walaupun perkara itu akan diputuskan pucuk pimpinan pusat, namun pada masa sama UMNO Sabah boleh membuat keputusan sendiri susulan autonomi diberikan pada Perhimpunan Agung UMNO 2018. Pemimpin itu berkata UMNO Sabah bersedia untuk menggunakan autonomi tersebut dalam menentukan rakan kerjasama bagi berdepan GRS. Penggal bagi Dun Sabah akan tamat pada Oktober 2025, namun Haji G sebelum ini telah memberi bayangan PRN negeri mungkin akan diawalkan tahun depan. Terdahulu, politik di Sabah bergolak selepas UMNO Sabah dan warisan bekerjasama dalam cubaan menukar kerajaan Haji G, namun ia dilihat gagal dan menyebabkan pengerusi UMNO negeri Bong Muhtar dipecat sebagai timbalan Ketua Menteri. Dalam perkembangan lain, bekas Ketua Penerangan UMNO Terengganu, Wan Abdul Hakim Wan Mokhtar menyarankan Kerajaan Terengganu memberi penjelasan berhubung kenderaan baharu yang didakwa akan menjadi kegunaan rasmi Menteri Besar dan Barisan Exco. Wan Abdul Hakim berkata penjelasan perlu dibuat kerana ia penting untuk rakyat mengetahui sama ada pembelian kenderaan itu satu keperluan mendesak ketika ini. Menurut laporan Sinar Online, Wan Abdul Hakim berkata pembelian kereta rasmi tersebut dilihat janggal dalam keadaan kewangan negeri yang agak terhad walaupun tidak menyalahi mana-mana peraturan. Wan Abdul Hakim turut mempersoal siapa lebih utama ketika ini, sama ada rakyat atau Exco, kerana bayaran lain juga perlu dilunaskan oleh kerajaan negeri seperti dalam Belanjawan 2023. Baru-baru ini tular di media sosial gambar kenderaan yang didakwa bakal digunakan oleh Menteri Besar dan Exco negeri. Mengulas lanjut, Wan Abdul Hakim berkata kerajaan negeri juga boleh membuat penafian sekiranya kenderaan baharu itu bukan dibeli kerajaan seperti yang didakwa di media sosial. Tegas Wan Abdul Hakim lagi, keadaan itu berlaku disebabkan tiada pembangkang yang berperanan sebagai semak dan imbang dalam kerajaan. Dalam pada itu, Wan Abdul Hakim yang juga ahli jawatan kuasa UMNO bahagian Kemaman turut mempersoalkan sama ada masih terdapat kontraktor atau pembekal yang masih belum menerima bayaran mereka. Dalam pada itu, PAS menafikan dakwaan di media sosial bahawa seorang lelaki yang ditangkap mencuri wang dari tabung masjid di Kelantan semalam adalah bekas Ketua Pemuda Parti. Ketua Pemudanya, Afnan Hamimi Taib Azamuddin, berkata dia telah menyemak dengan Ketua Pemuda PAS Kelantan, Kamal Muhammad, dan dia mengesahkan pencuri terbabit tidak pernah dilantik sebagai Ketua Pemuda. Memetik portal FMT, Afnan berkata insiden tersebut tiada kena-mengena dengan PAS dan jika individu itu bersalah dia patut menerima hukuman. Afnan membalas dakwaan berpengaruh pro kerajaan di aplikasi X bahawa pencuri itu ialah bekas Ketua Pemuda PAS. Dalam perkembangan sama, pengaruh itu telah menaikkan permohonan maaf atas kesilapan maklumat. Bagaimanapun, Afnan berkata parti itu sedang mendapatkan nasihat peguam berhubung kemungkinan mengambil tindakan terhadap pengaruh itu atas dakwaan terbabit. Sementara itu, Ketua Sindiket Dadah bergelar Datuk antara 10 lelaki ditahan di Sabah kerana disyaki terlibat dalam sindiket pengedaran dadah terbesar di negeri itu. Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin Piche berkata kesemua suspek itu ditahan semalam dalam operasi khas pada 2.30 pagi. Pada 25 Disember jam 2.30 pagi satu operasi khas telah dilancarkan oleh Jabatan Sektarian Narkotik dengan kerjasama Eskom Sabah
dalam mementras satu sindiket dadah paling besar di Sabah. Dalam operasi ini, beberapa serbuan telah dibuat di sekitar Kota Kinabalu, pantai timur Sabah, melibatkan daerah Tawau dan juga Sempurna. Hasil daripada operasi ini, seramai 10 lelaki yang merupakan ketua sindiket dan juga ahli yang telah berjaya ditahan. Dan tangkapan ini melibatkan ketua sindiket yang berusia 40 tahun, yang merupakan seorang ahli penjagaan, yang mana sebelum ini pernah ditangkap di bawah, diambil tindakan di bawah Seksyen 3(1) Akta Dadah Merbaya LPK. Yang kedua melibatkan 2 individu, masing-masing berumur 36 tahun, iaitu seorang peniaga, dan 48 tahun, pembantu peribadi kepada ketua sindiket yang merupakan ahli kanan sindiket ini. Yang ketiga, seorang pejabat awam berumur 44 tahun yang merupakan warga agensi penguatkuasa. Beliau memainkan peranan sebagai transporter bagi sindiket ini. Yang seterusnya, seorang individu berumur 34 tahun, ini seorang buruh yang merupakan kalder dadah bagi sindiket ini. Seterusnya, 2 individu, masing-masing berumur 32 tahun, merupakan penyelia tapak, dan 45 tahun, pengarah urusan rangkaian restoran yang menguruskan aspek keuangan sindiket ini. Seterusnya, 2 lagi individu berumur 30 hingga 31 tahun, merupakan seorang penganggur yang merupakan pengedar dadah bagi sindiket ini. Dan yang terakhir, seorang individu berumur 48 tahun, seorang penganggur yang merupakan tontor yang bagi memantau aktiviti sindiket dadah ini. Kesemua tangkapan disiasat di bawah Seksyen 130W Kanun Kesiasatan Kesalahan Jenayah Terancang, dan kita menggunakan prosedur SOSMA, siasatan SOSMA, langkah Akta Kesalahan Keselamatan, langkah-langkah khas. Siasatan ini dikendalikan sepenuhnya oleh Jabatan Sedang Jenayah Narkotik Bukit Aman. Untuk melemahkan media juga, sindiket ini telah dikesan beroperasi sejak tahun 2015 dan disikan menunjukkan sindiket ini merupakan sindiket terbesar di Sabah dan mempunyai jaringan pengedaran antarabangsa dan juga tempatan. Mereka mendapat bekalan dadah syabu daripada negara jiran di Semenanjung untuk disudup ke pasaran di seluruh Sabah, terutama juga di pantai timur Sabah, Filipina dan juga Indonesia. Dan ketua sindiket ini dikesan memainkan peranan sebagai penaung badan bukan kerajaan NGO yang bagi melindungi aktiviti haramnya. Untuk makluman rakan media, siasatan ke atas rangkaian sindiket ini masih diteruskan. Kita masih lagi mengesan saki-baki anggota sindiket ini. Dan siasatan juga menjurus kepada usaha merampas hasil kegiatan haram yang dimiliki oleh sindiket-sindiket ini. Dan sekali lagi kami ingin mengesahkan bahawa kita PDRM tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang aktiviti pengedaran dadah di Malaysia ini. Yang ketua sindiket itu ada apa-apa gelaran pingat besaran Datuk. Datuk Kita semak memang ada gelaran Datuk dan kita akan maklumkan kepada apa negeri berkenaan lah yang untuk tindakan susulan. Memang Datuk yang ada gelaran Datuk. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Seterusnya, ikuti kandungan berjenama yang dibawakan khas oleh TikTok Shop. TikTok Shop berjaya membantu dan memperkasa 30 usahawan mikro dengan menyalurkan hasil daripada TikTok Shop 1111 Live Showdown menerusi kerjasama dengan Yayasan Wilayah Persekutuan YWP. Pelbagai bantuan seperti modal awal, sokongan agensi kerajaan dan insentif perniagaan disediakan untuk bantu usahawan mikro memulakan dan memperluaskan jangkauan e-dagang melalui TikTok Shop. Tahun ini kita telah bekerjasama dengan lebih 50 agensi kerajaan dan juga syarikat swasta dan komuniti, dan tahun depan kita akan fokus kepada produk buatan Malaysia. Itu kita punya
persediaan MCMC bagi menggalakkan bimbingan usahawan luar bandar membawa produk, membuat live on the spot dengan bimbingan dan sokongan TikTok Shop. Jadi kami harap daripada hari ini usahawan-usahawan ini dapat dimasukkan dalam program-program yang akan kami adakan. Majlis Dialog bersama Usahawan Mikro 2023 turut menyediakan aktiviti menarik seperti banker forum serta sesi perkongsian daripada penjual TikTok Shop yang berjaya. Kami mencapai sale 6 angka and then bulan November kami mencapai 7 angka punya sale lah. Banyak berterima kasih kepada TikTok Shop kerana banyaklah bantuan daripada mereka. Contohnya voucher, okey, dan juga dari segi penonton, orang kata viewers dan sebagainya. So memang sebenarnya platform TikTok Shop ni adalah sangat terbaiklah untuk sesiapa yang mahu menjana ekonomi untuk di sini dan juga untuk keluarga. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.